الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم أجمعين. آمين آمين يا كريم. InsyaAllah pada hari ini kita bersama-sama insyaAllah akan terus sambung rahasia ayat Bismillahirrahmanirrahim. Pada minggu lepas kita alhamdulillah sudah mula ayat Bismillahirrahmanirrahim. Daripada ayat itu kita sudah tahu tauhid Allah tabaraka wa ta'ala. Macam mana kita tahu tauhid? Al-Quran firman Allah tabaraka wa ta'ala, ilmu Allah luas, ilmu Allah besar sangat-sangat. Kita cari dalam Al-Quran Al-Karim tentang rahasia Al-Quran atau makna Al-Quran sampai hari kiamat tak habis. Yani dalam Al-Quran Al-Karim Allah Azza wa Jalla berfirman, ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Surah Al-Ahzab. Allah Azza wa Jalla beritahu kita Nabi Muhammad bukan ayah kita. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Tetapi Rasulullah, Nabi Muhammad itu Rasulullah. Wa khataman nabiyyin. Wa khatam yani nabi yang terakhir. Allah Tabaraka wa Ta'ala telah tutup pintu yang paling bahaya. Macam mana kalau Allah Azza wa Jalla tidak sebut dalam Al-Quran Al-Karim Muhammadun Rasulullah wa khataman nabiyyin? Macam mana kalau Allah Azza wa Jalla tidak sebut Nabi Muhammad itu Nabi yang terakhir? Macam mana kalau Allah tak sebut, langsung tak sebut dalam Al-Quran? Sekarang kita akan dengar berapa orang yang cakap aku Nabi. Seperti orang yang banyak orang cakap aku Mahdi atau Al-Mahdi. Berapa kali kita dengar Al-Mahdi? Sudah ada. Mahdi sudah ada di Pakistan, Mahdi sudah ada di Indonesia, Mahdi sudah ada di Arab Saudi, Mahdi sudah berapa Mahdi? Pasal pintu itu belum tutup lagi. Banyak orang, tapi subhanallah, kadang-kadang kita dengar orang yang kata aku Al-Mahdi, orang itu doktor, orang yang lain jurutera, orang lain bertani, macam mana? Susah. Tapi kalau Allah Taala tidak sebut dalam Al-Quran Muhammadur Rasulullah, berapa orang sampai sekarang yang mereka akan cakap aku Nabi? Mana awak tahu? Macam mana awak sudah menjadi Nabi? Mana Allah sebut dalam Al-Quran? Tapi Allah Azza wa Jalla sudah tutup pintu itu. Kalau ada siapa-siapa yang kata aku Nabi, awak tipu. Pasal ada satu ayat dalam Al-Quran Allah berfirman, wa khatam an-nabiyyin. Maknanya Nabi Muhammad SAW Nabi yang terakhir. Tapi soalan saya nak bertanya kepada para jemaah, kenapa Nabi Muhammad SAW tidak buat tafsir Al-Quran? Hadis Nabi Muhammad sudah buat.
senang, tak susah. Tapi kenapa Rasulullah tak buat? Rasulullah tak buat sendiri atau Allah tak izin kepada Nabi Muhammad buat? Allah Azza wa Jalla tak mahu Rasulullah buat tafsir Al-Quran. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat tafsir Al-Quran, pintu itu akan tutup. Ulama tak boleh usaha, tak boleh cari ilmu, tak boleh tambah. Kalau Rasulullah buat tafsir Al-Quran, maknanya firman Allah ini tafsir dia itu sahaja. Maknanya untuk Al-Quran Al-Karim sudah ada had, sudah ada. Tafsir ini khusus kepada Al-Quran, kamu tak boleh tambah lagi. Tapi ilmu Allah luas sangat-sangat. Kita buat tafsir, kita buat tafsir Al-Quran, hari-hari ada yang baru, hari-hari ada yang baru. Berapa kitab tafsir sudah ada sampai sekarang? Lebih 15 kitab tafsir, 15 jenis. Kalau kita baca semua lain. Mana yang betul pada 15 ini? Semua betul. Semua betul. Subhanallahil azim. Subhanallah. Seperti kita semua mahu tangkap ikan dari laut. Kita semua turun ke laut nak tangkap ikan. Ikan yang kita semua akan tangkap sama atau lain-lain? Lain-lain. Kalau orang lain datang mahu tangkap ikan, akan tangkap macam kita atau ada jenis lain? Lain. Tapi kalau itu laut, itu air, nikmat yang dalam air banyak sangat. Macam mana Al-Quran? Tahu kalau tiap-tiap orang Islam, bukan ulama sahaja, semua orang Islam telah buat tafsir Al-Quran yang saya akan buat, para jemaah semua akan buat, tapi kita buat lain-lain, tak cukup sampai hari kiamat. Semua yang kita akan tahu, semua yang kita akan buat sedikit sahaja. Ya Rabbi, ya betul. Maknanya bila kita baca kitab tafsir atau kita dengar rahsia Al-Quran, janganlah kita rasa itu semua ilmu dalam Al-Quran. Tidak, itu sedikit sahaja. Yang banyak dari kita belum tahu. Allahu Akbar. Sebab itu kita minggu lepas kita sudah tahu macam mana Allah Tabaraka wa Ta'ala telah susun ayat Al-Quran. Banyak orang kata surah Al-Ayat Bismillahirrahmanirrahim bukan ayat pertama dalam surah Al-Fatihah. Kita tak boleh cakap mereka salah, fahaman mereka macam tu. Itu saja boleh, tak ada masalah. Tapi yang kata Al-Fatihah 7 ayat-ayat yang pertama Bismillahirrahmanirrahim lebih afdal. Pasal apa? Macam minggu lepas kita sudah tahu Al-Fatihah surah nombor berapa dalam Al-Quran? Nombor 1. Walaupun Al-Fatihah bukan surah yang pertama turun. Surah yang pertama turun Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Kenapa Allah Azza wa Jalla tidak sebut Iqra bismi rabbika surah yang pertama? Maknanya kita buka Al-Quran, surah yang pertama dalam Al-Quran surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lepas itu surah Al-Muzammil, Al-Mudassir. Tak boleh. Subhanallah
Azim. Ada hikmah kita mesti faham. Nabi SAW mula dakwah iman di Makkah. Berapa tahun Rasulullah di Makkah sebelum Rasulullah berhijrah ke Madinah? Berapa tahun? 13 tahun. Baru pergi Madinah, surah Al-Baqarah turun. Maknanya ada Quran banyak sangat sudah turun di Makkah sebelum Rasulullah pergi ke Madinah. Tapi dalam Al-Quran Allah sudah menjadikan surah Al-Baqarah surah yang kedua dalam Al-Quran. Allahu Akbar. So kita mesti faham rahsia Al-Quran banyak sangat-sangat. Tiap-tiap surah dalam Al-Quran ada Bismillah, kecuali surah At-Taubah. Surah At-Taubah tidak ada Bismillah. Kita baca terus sebut bara'atun minallahi wa rasulih. Tidak ada Bismillahirrahmanirrahim. Saya mahu para jemaah fikir, kenapa pada surah At-Taubah tidak ada Bismillahirrahmanirrahim? Al-Quran Al-Karim berapa surah? 114 surah. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Quran 114 kali. Surah An-Naml ada 2 kali Bismillahirrahmanirrahim. Hanya surah At-Taubah yang tidak ada Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Quran biasa tidak ada makna, hanya kita sebut Bismillahirrahmanirrahim berkat sahaja, Allah akan sebut dalam awal surah At-Taubah. Tapi tidak. Tiap-tiap kali kita buka Al-Quran, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, tiap-tiap kali Bismillahirrahmanirrahim ada maknanya. Yani Bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Fatihah ada makna selain Bismillahirrahmanirrahim pada surah Al-Baqarah, ada makna lain pada surah Al-Imran, ada makna lain pada surah An-Nisa, sampai kita habis Al-Quran. Tapi kita tak sebut Bismillahirrahmanirrahim pada awal surah At-Taubah, kerana Allah Azza wa Jalla memberitahu kita Bismillahirrahmanirrahim rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Tapi surah At-Taubah telah turun kerana Allah Azza wa Jalla marah kepada orang musyrik. Pasal itu Allah Azza wa Jalla tidak sebut Bismillahirrahmanirrahim, terus sebut bara'atun minallahi wa rasulih. Allahu Akbar. Maknanya tidak ada rahmat dari Allah Azza wa Jalla kepada orang musyrik. Bila kita sebut dalam surah Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim ayat 1, ayat yang pertama nombor 1 memang Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Fatihah dalam Al-Quran surah nombor 1 juga. Itulah bukti surah Al-Fatihah dan Bismillahirrahmanirrahim ialah itu tauhid Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makna Al-Quran Al-Karim semua 113 surah sudah ada dalam surah Al-Fatihah. Makna Al-Quran semua selain surah Al-Fatihah 113 surah, sama sekali Al-Fatihah 114. Makna Al-Quran Al-Karim semua sudah ada dalam surah Al-Fatihah. Pasal itu nama surah Al-Fatihah Ummul Quran. Makna yani ibu. Makna Al-Quran Al-Karim semua sudah ada pada 7 ayat itu surah Al-Fatihah. Yani bila kita sebut Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin,
sehingga kita habis Al-Fatihah, maknanya kita sudah dapat makna Al-Quran Al-Karim. Ada sebab kenapa kita tiap-tiap rakaat baca Al-Fatihah. Ada sebab kenapa tiap-tiap sesuatu yang kita buat kita disebut Bismillahirrahmanirrahim. Tidak biasa. Tidak biasa. Rasulullah SAW tidak buat tafsir Al-Quran kerana Rasulullah mahu kita usaha. Rasulullah mahu kita cari ilmu. Kalau tidak, kita akan duduk lihat hanya kita semua baca tafsir Nabi Muhammad sahaja. Tapi tidak. Rasulullah Azza wa Jalla, Rasulullah SAW mahu kita usaha. Dan kita baca Al-Quran, dan kita faham, dan kita fikir. Bila kita baca Al-Quran dengan ikhlas, Allah Azza wa Jalla akan memberi kita ilmu yang besar. Pada hari ini kita sambung Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah tahu huruf Bismillahirrahmanirrahim adalah berapa huruf? 19 huruf. Kita sudah kira huruf Bismillahirrahmanirrahim. Pasal Quran ada dua cara. Bila kita insyaAllah masuk surah Al-Baqarah, kita akan tahu firman Allah Azza wa Jalla, "Dzalika al-kitabu la raiba fihi." Kenapa Allah sebut Al-Kitab, tak sebut Dzalika Al-Quran? Kitab yakni buku, tapi wahyu yang pertama. Surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbik. Iqra yani baca. Wahyu yang pertama Iqra, baca. Awal surah Al-Baqarah, Dzalika Al-Kitab. Al-Kitab yani buku. Makna Al-Kitab yani buku. Dalam buku ada apa? Tulisan. Dalam buku mesti ada tulisan. Pasal itu Allah Tabaraka wa Ta'ala sudah jadikan Al-Quran Al-Karim dapat dua-dua, bacaan dan tulisan. Bila kita baca Al-Quran, dalam sebutan ada makna, dalam tulisan ada makna lain. Minggu lepas kita sudah tahu rahsia Bismillahirrahmanirrahim dalam sebutan dan dalam tulisan. Dalam sebutan kita sudah tahu makna tauhid Allah Tabaraka wa Ta'ala. Betul? Pasal bila kita kira huruf Bismillahirrahmanirrahim, sudah dapat hasil itu nombor 11. Nombor 11. Kita kira semua, baris atas, baris bawah, baris mati. Kita kira titik huruf atau titik yang pada Bismillahirrahmanirrahim. Hasil itu semua sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yani saya nak makan, sebut Bismillahirrahmanirrahim, maknanya saya sudah sebut tauhid Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa-apa yang saya buat, saya dah sebut Bismillahirrahmanirrahim, maknanya saya sebut tauhid Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam tulisan kita sudah kira 19 huruf. Hasilnya kita sudah tahu. Kita sudah kira huruf Bismillahirrahmanirrahim dan tulisan. Hasil itu sudah bagi nombor 7. Nombor 7. Maknanya itu bukti surah Al-Fatihah 7 ayat. Ayat yang pertama ayat Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita nak ambil huruf Bismillahirrahmanirrahim, kita nak keluar. Pasal masih lagi ada rahsia pada huruf Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan ambil satu huruf, huruf ba dan sin dan mim. Lepas itu kita nak tahu macam mana rahsia yang pada lafaz al-jalalah Allah. Kenapa Allah sebut Bism Allah?
Ar-Rahman Ar-Rahim. Kenapa Allah Azza wa Jalla sebut nama Allah, nama yang utama, Bismillah? Apa yang dalam lafaz al-jalalah itu? Kenapa Allah pilih nama itu nama yang utama? Jadi kita nak tahu kenapa Allah Azza wa Jalla pilih Ar-Rahman Ar-Rahim. Walaupun nama-nama Allah banyak lagi, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaymin, Al-Aziz, Al-Jabbar, banyak. Kenapa Allah tak sebut Bismillahil-Malik Al-Qadir, Bismillahil-Alimul Khabir, Bismillahil-Hakimul Wadud? Kenapa Allah sebut Bismillahirrahmanirrahim? Okey, saya akan mula dengan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bila kita baca ayat ini, takdir ayat ini dalam bahasa Arab, abda'u Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u yakni aku mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak makan, sebelum makan abda'u, saya mula makan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak minum, saya mula minum dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Tetapi bila kita buka Al-Quran, tidak ada ini. Abda'u bi-bism, tak ada. Hanya saya terus sebut Bismillahirrahmanirrahim. Ya, betul. Bila tidak mula turun atau takdir Bismillahirrahmanirrahim, macam ini, abda'u bi-bismillahirrahmanirrahim. Tapi ini sudah hazaf, takdir. Kenapa takdir? Terus baca Bismillahirrahmanirrahim, terus baca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi takdir sebutan kita abda'u bi-bismillah, yakni dalam sebutan janganlah sebut ini, tapi dalam hati, dalam hati kita macam mana? Sebelum saya buat apa-apa, saya mahu mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nak tidur, saya sebelum tidur nak sebut Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak keluar, sebelum saya keluar, saya sebut Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya dalam sebutan sudah hazaf. Jangan sebut hanya dalam hati sahaja. Allahu Akbar. Tapi kenapa Allah Azza wa Jalla tidak mahu kita sebut ini lafaz abda'u bi bismillah? Para ulama kata kalau kita mula dengan sebutan macam ini susah sikit. Susah yakni tiap-tiap kali abda'u bi bismillahirrahmanirrahim susah. So Allah Azza wa Jalla telah bagi kita yang senang. Senang. Makna Bismillahirrahmanirrahim, sebelum saya buat apa-apa, Allah Azza wa Jalla mahu saya sebut Bismillah, kerana kalau saya sebut apa-apa yang saya akan buat, insya-Allah akan menjadi mudah dan senang. Inilah yang pertama. Yang kedua, huruf ba. Sekarang ini tak ada.
hanya kita sebut bismi sahaja. Bismi berapa huruf? Ba, sin, mim. Kita nak ambil huruf yang pertama, huruf ba. Makna huruf ba, pasal subhanallahil azim, tiap huruf dalam bismillahirrahmanirrahim ada makna. Kita baca bismillah dengan nama Allah. Ya, betul. Tapi kita nak tahu apa rahsia yang pada huruf bismillahirrahmanirrahim. Huruf yang pertama, makna huruf ba, al-barrur rahim. Al-barru ar-rahim. Al-bar, bismillah. Bi, huruf yang pertama, huruf ba. Dalam huruf ba ini Allah tabaraka wa ta'ala akan beri orang yang akan sebut bismillahirrahmanirrahim barakat. Pasal kalau kita tengok perkataan barakat, barakat, huruf yang pertama huruf ba, barakat. So kalau saya sebut bismillahirrahmanirrahim bi barakat, bi bir, bir yani Allah tabaraka wa ta'ala akan beri saya barakat, rahmat dan kasih sayang pada huruf yang pertama huruf ba. Huruf ba ini dalam bahasa Arab kita sebut ini huruf jar. Huruf jar. Pada huruf ba ini ada 4 makna. Ada 4 makna. Makna yang pertama, harfu jar. Kita sebut bismillahirrahmanirrahim. Huruf ba ini huruf jar. Makna jar yani apa? Seperti tadi. Maknanya huruf ba ini akan tarik semua yang terbaik untuk saya. Kalau saya sebut bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita masih lagi pada huruf ba. Yang pertama kita sudah tahu makna huruf ba, yakni al-barr ar-rahim. Ba yakni barakah. Ba yakni barakah. Kita mulai sebut bismillahirrahmanirrahim. Maknanya kita insyaAllah akan dapat barakah. Lagi huruf ba, huruf jar. Makna huruf ba dalam bahasa Arab huruf jar. Maknanya semua yang akan datang selepas huruf ba akan menjadi majrur. Majrur. Makna majrur yani ada makna. Yani bila kita sebut bismillahirrahmanirrahim, kita nampak
semua yang telah datang selepas huruf ba sudah menjadi lembut. Itulah rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Yang kedua, makna huruf ba al-isti'anah. Al-isti'anah al-isti'anah. Apa makna al-isti'anah? Makna isti'anah yani aku minta Allah tabaraka wa ta'ala tolong saya. Isti'anah, pertolongan. Katabtu, contoh, katabtu bil qalam. Saya tulis dengan pen. Kalau tidak ada qalam, saya akan tulis tak boleh. Ataitu bis sayyarah. Saya telah datang ke sini dengan kereta. Kalau tidak ada kereta, susah. Maknanya pen ini tolong saya untuk tulis. Kereta tolong saya datang ke sini. Inilah makna al-isti'anah. Yani bila saya sebut Bismillahirrahmanirrahim, bism atau huruf yang pertama huruf ba, maknanya saya minta Allah tabaraka wa ta'ala bantu atau tolong saya. Tapi kalau saya buat tambah sebut Bismillah, maknanya saya akan buat Allah tidak tolongkan saya, pasal saya tidak minta. Yang ketiga, al-ilsaq. Al-ilsaq, makna al-ilsaq seperti masahtu ra'si biyadi. Masahtu ra'si biyadi, aku telah sabu atau suntuk kepala saya dengan tangan saya. Aku sudah suntuk kepala anak yatim dengan tangan saya. Ilsaq. Ilsaq maknanya Bismillah. Ilsaq, Allah Azza wa Jalla akan bersama-sama kita. Mana-mana kita pergi, apa-apa yang kita buat, Allah tabaraka wa ta'ala akan menjadi bersama. Janganlah tanya macam mana Allah bersama kita. Letaklah ke atas laisa kamithlihi syai'. Laisa kamithlihi syai'. Allah tabaraka wa ta'ala dah sebut dalam surah Al-Mujadalah, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Yani kalau kita 3 orang, Allah akan menjadi berapa? Yang ke-4. Tapi kalau kita menjadi 4 orang, Allah akan menjadi ke-5. Tapi kalau kita 5, Allah 6. Mana-mana kita pergi, Allah bersama-sama kita. Macam mana? Wallahu a'lam. Macam mana? Wallahu a'lam. Hanya kita percaya Al-Quran, tapi janganlah kita tanya macam mana. Itulah pada ilmu Allah tabaraka wa ta'ala. Makna al-ilsaq yani akan menjadi bersama kita. Allahu Akbar. Kalau Allah tabaraka wa ta'ala akan menjadi bersama kita, macam mana? Ada susah? Saya rasa tidak ada susah. Langsung. Kalau Allah tabaraka wa ta'ala, yang pertama Allah yang akan tolong kita. Yani kalau saya ada kerja, saya pergi ke pejabat,
Tapi di sana ada orang kawan saya, baru nampak saya masuk, pejabat itu dia terus turun tanya apa masalah. Boleh aku bantu? Boleh. Kalau bantu senang habis. Pasal apa? Kerana orang itu sudah tolongkan saya, sudah bantu saya. Tapi di sini isti'anah, yakni Allah yang akan bantu kita. Apa-apa yang kita akan buat. Ilsaq. Ilsaq, kadang-kadang kawan itu bagi tahu saya tunggulah. Sekejap saya akan datang. Saya tunggu 1 jam, 2 jam dia tak datang. Atau bos dia hantar dia ke tempat lain, saya tunggu sampai petang tak datang. Sini jangan risau. Ilsaq, makna Allah akan bersama-sama kita. Allah tidak tinggal kita langsung. Makna ilsaq. Yang keempat, zarfiyah. Zarfiyah, makna zarfiyah, kita dalam bahasa Arab ada huruf zarf. Zarf seperti fi atau inda. Sekarang kita duduk di mana? Di dalam masjid. Makna zarf yakni di dalam. Itu makna zarf. Seperti Allah Tabaraka wa Ta'ala sebut dalam surah At-Taubah, walaqad nasar, dalam Al-Quran Al-Karim, walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah. Walaqad nasarakumullah, nasarakum Allahu bi Badrin. Bi, nampak huruf yang pertama huruf ba. Makna bi Badr yakni di dalam Badar. Bila Rasulullah SAW bersama para sahabat berang di Badar, Allah Tabaraka wa Ta'ala sebut walaqad nasarakumullah bi Badrin. Bi yakni fi. Fi yakni dalam berang Badar. Makna zarfiyah, zarfiyah seperti Allah Tabaraka wa Ta'ala telah bantu orang Islam pada perang Badar. Allah Azza Jalla akan bantu kita mana-mana kita pergi. Yang kelima, lil musahabah. Lil musahabah. Lil musahabah. Makna lil musahabah yakni seperti apa? Seperti ma'a. Allah berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, qulna ya Nuh ihbit bisalam. Ihbit bisalam. Bila Nabi Nuh alaihi salam naik kapal dan kapal itu sudah jalan, semua orang kafir mati, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala mahu Nabi Nuh alaihi salam turun dari kapal itu bersama-sama orang Islam. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, qulna ya Nuh ihbit. Ihbit yakni wahai Nuh turunlah. Macam mana Nuh akan turun dari kapal itu? Bisalam, dengan selamat. Maknanya kamu jangan takut, jangan risau, awak tak boleh tenggelam pada air itu seperti orang kafir mati. Bila awak turun, awak akan dapat selamat. Itu makna lil musahabah. Lil musahabah. Itu semua pada huruf yang pertama huruf ba. Ya Allah, yang kalau kita sebut Bismillahirrahmanirrahim, kita mula sebut huruf ba, kita akan dapat itu semua. Kita akan beristi'anah, Allah akan tolong kita. Ilsaq bukan jauh dari kita, bukan jauh. Ilsaq
zarfiyah, yakni apa-apa yang kita nak buat Allah Subhanahu wa taala akan turun kita. Lil musahabah, bersama-sama kita. Yani saya mungkin jalan bersama orang, tapi kita jalan jauh. Saya jalan sini, dia jalan sana. Kita jalan sama, tapi bukan ilsaq. Tidak. Allah Tabaraka wa Ta'ala akan menjadi bersama-sama kita. Allahu Akbar. Semua ini pada huruf ba. Lagi bila kita sebut Bismillahirrahmanirrahim, huruf ba akan menjadi amal kita ikhlas kerana wajah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yani contoh Sayyidina Ali ibn Abi Thalib, Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu wa arda. Pada satu hari Sayyidina Ali telah tangkap orang Yahudi. Orang Yahudi kacau orang Islam. Sayyidina Ali ditangkap dan Sayyidina Ali keluar dan dia nak bunuh orang kafir. Bila dia nak bunuh orang kafir itu terus ludah wajah Sayyidina Ali ibn Abi Thalib. Sayyidina Ali telah masukkan dalam dia dan Sayyidina Ali terus jalan. Orang kafir hairan, telah panggil Sayyidina Ali, "Ya Ali, kenapa awak tak bunuh aku? Adakah awak takut ludah aku?" Sayyidina Ali kata, "Tidak, aku bukan takut ludah kamu, tapi apa masalah? Tengoklah macam mana ikhlas." Sayyidina Ali kata, "Pasal dulu bila aku niat nak bunuh kamu, saya dah sebut nama Allah. Saya dah niat nak bunuh kamu kerana Allah, kerana wajah Allah sahaja. Kerana awak orang musuh Islam, musuh orang Islam, musuh kepada Allah. So saya nak bunuh kamu kerana wajah Allah. Tapi bila kamu ludah wajah aku sudah marah. Sudah marah. Kalau saya bunuh kamu selepas saya marah, maknanya sudah dapat niat selain Allah. Tadi saya nak bunuh kamu kerana Allah. Sekarang saya akan bunuh kamu kerana Allah dan lagi kerana saya sudah marah. So saya tak boleh campur niat. Saya tak boleh buat. Pasal itu saya tak mahu bunuh kamu." Ya Allah, faham ini tak? Faham? Yang ini tadi Sayyidina Ali akan bunuh orang itu kerana apa? Kerana Allah. Tidak ada masalah antara Sayyidina Ali dan orang itu. Tidak ada masalah. Hanya masalah kerana orang itu kacau orang Islam. Dia buat banyak salah kepada orang Islam. So kalau ada orang Islam bunuh orang kafir pada masa itu, orang kafir yang kacau Islam, dia akan masuk syurga. Sayyidina Ali sudah dapat bunuh, tapi tiba-tiba orang itu terus ludah wajah Sayyidina Ali. Bila dia ludah wajah Sayyidina Ali tinggal orang itu, biar orang itu dan terus jalan. Orang itu panggil Sayyidina Ali, "Kenapa awak tak buat? Awak ada senjata, saya tak ada senjata, hanya saya ludah sahaja. Adakah awak takut ludah saya?" Sayyidina Ali kata, "Tidak, hanya aku buat itu ikhlas lillahi ta'ala." Allahu Akbar. Sebelum kamu buat itu, saya nak bunuh kamu kerana Allah. Tapi sekarang
sudah ada masalah antara saya dan kamu, saya sudah marah. So kalau saya akan bunuh kamu, maknanya saya bunuh kerana Allah dan kerana saya sudah marah. Orang itu kata, ya Ali, awak dapat itu dari mana? Akhlak yang paling tinggi itu siapa yang ajar kamu? Masalah. Kalau kita biasa kita tak mau bunuh orang itu kerana Allah, hanya tiba-tiba orang itu ludah kita, macam mana? Dan marah bergaduh, mungkin bunuh orang itu bukan kerana Allah, kerana orang itu sudah ludah wajah kita. Ya Allah, untuk diri sendiri boleh sabar, tapi untuk Allah tak boleh sabar. Orang yang buat apa-apa salah kepada untuk Allah Taala tak boleh sabar. Kita mesti tegur orang itu, tapi orang itu buat salah untuk kita, tak boleh kita sabar. Orang itu tanya Sayyidina Ali, ya Ali, awak dapat akhlak yang paling tinggi itu dari mana? Sayyidina Ali kata apa? Dari din al-Islam, agama Islam. Orang Yahudi itu kata apa? Agama yang terbaik macam itu harus aku ikut agama itu. Harus ikut agama yang terbaik macam itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya Allah. Sayyidina Ali tidak berdakwah kepada orang itu. Sayyidina Ali bukan kata awak masuk Islam atau bunuh kamu. Tak boleh. Tak boleh. Hanya orang itu, orang yang bukan Islam itu pandai. Nampak Sayyidina Ali akhlak tinggi. Masya Allah. Orang itu kata agama yang terbaik macam agama Islam itu, aku harus ikut dan masuk agama itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahu Akbar. Sayyidina Ali sudah tadi orang itu musuh Islam dan musuh kepada Sayyidina Ali. Sekarang orang itu sudah menjadi saudara kepada semua orang Islam dan sudah menjadi saudara kepada Sayyidina Ali. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya betul. Bahasa apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ajar kita macam mana kita menjadi ikhlas. Ya, saya masuk kerja pada waktu pagi, saya mau kerja saya ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlas. Masuk ke rumah, saya mau cakap dengan istri saya dan anak-anak saya ikhlas. Masuk masjid, saya nak bersama para jemaah ikhlas. Nak salat ikhlas. Mana saya akan dapat itu semua? Yang akan turun saya untuk ikhlas ialah Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa itu tidak ada orang mencuri bila dia buka rumah orang lain dia sebut Bismillahirrahmanirrahim. Betul? Tak boleh, mustahil. Dia mungkin doa, ya Allah lindungi aku, ya Allah kali ini sahaja insyaAllah, lepas itu saya tak buat lagi. Ini kali yang terakhir. Mungkin orang curi doa kepada Allah tapi sebut Bismillahirrahmanirrahim, mustahil. Mustahil. Kita kahwin bersama istri, sebut doa dan sebut Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang berzina sebut, tak boleh sebut. Walaupun orang itu ingat, tak boleh sebut. Betul? Subhanallahirrahim. Maknanya Bismillahirrahmanirrahim, kita akan sebut Bismillahirrahmanirrahim pada amal yang terbaik, yang ikhlas lillahi ta'ala. Subhanallahirrahim. Okey. Ini huruf yang pertama, huruf ba. Huruf yang kedua, huruf sin. Huruf sin. Kenapa Allah Azza wa Jalla telah menjadikan huruf yang kedua dalam Bismillahirrahmanirrahim huruf sin? Bism dengan nama Allah.
huruf yang dituan. Pasal bila kita baca semua ini semua sekali Bismillah dengan nama Allah. Dan saya mahu kita ambil satu-satu. Kita tadi sudah tahu macam mana huruf Ba. Sekarang kita nak tahu macam mana huruf Sin. Huruf Sin ini ialah huruf asal huruf Sin ini dari perkataan as-sami'. As-sami'. Makna as-sami' yani maha mendengar. Sami' ya ilahi. Betul. Itulah nama Allah. Sami' maha mendengar. Macam mana Allah Tabaraka wa Ta'ala mendengar? Kita tak boleh sebut Allah Tabaraka wa Ta'ala ada telinga. Jangan sebut macam itu. Macam mana Allah mendengar? Laisa kamithlihi syai'. Laisa kamithlihi syai'. Kita dengar Allah pun dengar. Tapi adakah Allah dengar macam kita atau kita dengar macam Allah? Tidak. Sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala laisa kamithlihi syai'. Allah ada tangan. Macam mana? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Allah tersebut itu dalam Al-Quran. Tapi macam mana tangan Allah? Wallahu a'lam. Allah sami'un basir. Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Macam mana? Wallahu a'lam. Tapi kita mesti faham. Kita manusia dengar. Macam mana kita dengar? Saya perlu telinga. Kalau tidak ada telinga, saya tak boleh dengar. Ini yang pertama. Yang kedua, kerana saya mahu dengar, perlu apa lagi? Perlu udara. Kalau tidak ada udara, saya tak boleh dengar. Okey, kalau saya telinga sudah ada dan saya sudah masuk ke dalam bilik yang kaca sahaja, langsung tidak ada udara, boleh saya dengar? Orang di luar cakap, saya dalam akan dengar? Mustahil. Pasal udara tidak, angin tak masuk. Maknanya angin itu yang bawa perkataan itu kepada saya. Okey, telinga sudah ada, angin sudah ada, saya dengar. Saya akan dengar berapa orang. Maknanya kalau saya berdiri ada dua orang depan saya, salah satu orang cakap, saya akan dengar dan saya akan faham. Kalau dua-dua orang itu cakap sekali, saya akan dengar dua-dua tadi saya macam mana? Kurang faham. Pasal saya dengar ini dan saya dengar ini, saya tak tahu apa yang ini cakap, apa yang ini cakap. Tapi kalau tiga orang, saya akan dengar tapi lebih kurang. Kalau 4 orang, kalau 100 orang, saya langsung tak faham apa-apa. Hanya saya dengar mereka semua cakap, tapi saya tak faham walaupun salah satu. Semua cakap saya dengar tapi saya tak faham. Faham maksud saya? Itulah manusia. Tapi kalau saya dengar, maknanya kalau kamu mahu saya dengar, satu sahaja yang cakap dan saya dengar, atau satu cakap kita semua dengar. Macam sekarang saya sahaja yang cakap, para jemaah dengar. Tapi kalau saya diam, para jemaah semua cakap, saya akan faham? Langsung tak faham. Okey, sekarang saya cakap, mungkin kawasan masjid ini sahaja yang dengar saya. Betul? Sekarang orang yang di jauh dengar saya tak dengar. Maknanya ada had. Lepas itu orang itu tak dengar. Allah Tabaraka wa Ta'ala Sami', maha mendengar. Macam mana Allah dengar? Subhanallahil azim. Ciptaan Allah Tabaraka wa Ta'ala, malaikat
malaikat, jin, manusia, binatang, burung, ikan, ulat, lalat, nyamuk, semua itu dalam al-hadis. Dalam al-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kita dalam al-hadis, manusia yang pada bumi ini satu peratus daripada jin. Yani manusia yang di seluruh dunia 1% dari jin. Ya Allah, jin 1% dari binatang. Jin dan manusia 1% dari binatang. Jin dan manusia dan binatang 1% dari burung. Jin dan manusia dan binatang dan burung 1% dari ikan. Semua itu 1% dari malaikat yang di bumi. Semua itu 1% dari malaikat yang di langit satu. Semua itu 1% dari malaikat yang di langit 2, 3, 4 sampai langit 7. Allahu Akbar. Apa itu? Banyak sangat. Allah Tabaraka wa Ta'ala mendengar itu semua pada waktu yang sama. Ya Allah, yakni semua malaikat cakap, semua manusia cakap, jin cakap, burung, binatang, ikan, ulat, lalat, semua itu cakap. Pada waktu yang sama Allah dengar, Allah tahu apa yang mereka semua buat, apa yang mereka semua cakap. Pasal itu Allah Azza wa Jalla dah sebut pada ayat ini ba, huruf yang pertama huruf ba, huruf yang kedua huruf sin. Sin ini berasal dari perkataan as-sami', yakni mana-mana kamu berada, Allah Tabaraka wa Ta'ala mendengar kamu. Sayyidina Zaid ibn Harithah, Sayyidina Zaid ibn Harithah radhiyallahu anhu ialah itu salah seorang sahabat. Sayyidina Zaid ibn Harithah pada satu hari salah seorang munafik di Madinah beritahu Sayyidina Zaid ibn Harithah mahu berjalan sama-sama nak pergi ke Taif, jauh. Sayyidina Zaid kata boleh, marilah kita pergi. Orang munafik itu sedang dia pergi atau sebelum dia keluar, dia ada beg, dia tak Sayyidina Zaid dia tak tahu apa yang dalam beg itu, ada barang. Mereka jalan. Tengah-tengah jalan, orang munafik itu minta tanya. Sayyidina Zaid ibn Harithah masuk ke gua, mereka nampak satu gua mahu rehat. Biasalah kita tahu orang munafik itu asal daripada orang Islam. Yani antara umat Islam banyak orang munafik. Tapi kita tak tahu. Kita tak tahu orang itu munafik atau tidak. Hanya Allah sahaja yang tahu. Tapi kalau dalam masyarakat kita tahu mana orang kafir, mana orang Yahudi, mana orang musyrik, itu sudah tahu. Tapi munafik susah tahu. Sayyidina Zaid ibn Harithah masuk ke gua itu. Sayyidina Zaid ibn Harithah terus tidur. Bila Sayyidina Zaid tidur, orang munafik tak tidur. Orang munafik keluar dari dalam beg dia dan terus ikat tangan dan kaki Sayyidina Zaid ibn Harithah. Ikat. Sayyidina Zaid bangun, nampak kaki dan tangan sudah ikat. Sayyidina Zaid dipanggil orang munafik itu, kenapa awak buat macam tu? Kita kawan. Munafik itu kata tak, kita tak kawan. Aku benci kamu. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Kenapa aku tak marah kamu?
Ya betul, aku tahu. Tapi apa sebab awak benci saya? Aku benci kamu kerana Nabi Muhammad sayang kepada kamu, dan aku benci kepada Nabi Muhammad. La ilaha illallah. Yani tidak ada masalah antara Sayyidina Zaid bin Harithah dan orang munafik itu. Semua masalah Nabi Muhammad sayang kepada Sayyidina Zaid bin Harithah sahaja. Tapi orang munafik itu benci kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh itu orang munafik nak bunuh Sayyidina Zaid. So macam mana? Tengah-tengah jalan, waktu tengah hari, tidak ada orang, cuaca panas, masuk gua, siapa yang akan bantu Sayyidina Zaid? Sayyidina Zaid terus doa kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah as-sami'ah. Masa itu telefon tak ada, polis pun tak ada. Walaupun ada, macam mana akan tolong Sayyidina Zaid bin Harithah? Macam mana? Subhanallah. Sayyidina Zaid telah doa kepada Allah Azza wa Jalla. Doa kepada Allah. Orang munafik itu sudah keluar risau nak bunuh Sayyidina Zaid. Orang munafik itu sudah dengar ada suara yang jauh sangat panggil Sayyidina, panggil orang munafik itu, janganlah kamu bunuh Zaid bin Harithah. Orang itu terkejut, siapa yang panggil aku? Keluar dari gua cari, tengok tidak ada orang, tak ada orang. Dia masuk lagi, nak bunuh Sayyidina Zaid bin Harithah. Dia dengar suara itu sudah dekat. Janganlah kamu bunuh Zaid bin Harithah. Orang itu takut. Siapa yang tahu? Siapa yang bantu? Tak tahu. Keluar tengok siapa yang di luar, tak nampak. Kali yang ketiga dia masuk cepat nak bunuh Sayyidina Zaid bin Harithah. Suara itu sudah dekat dari gua. Dia baru keluar dari pintu gua nak tengok siapa yang bagi itu. Dia sudah jumpa salah seorang, Masya Allah, badan besar. Orang itu baru sampai, terus bunuh orang munafik itu. Dia tak tanya awak siapa, datang ke mana, buat apa, tak, terus bunuh dia. Allahu Akbar. Dan masuk ke gua. Dia terus buka Sayyidina Zaid bin Harithah. Masya Allah. Sayyidina Zaid tanya dia, siapa? Mana tahu, mana awak tahu aku di sini? Orang itu kata apa? Aku malaikat. Aku malaikat. Pertama kali awak doa, aku di langit 7. Ya Allah. Bila awak doa, semua malaikat di langit dengar doa kamu. Mereka minta ya Allah Azza wa Jalla mahu tolong kamu. Isti'anah. Pasal Sayyidina Zaid bin Harithah baru keluar, dia tidak lupa Bismillahirrahmanirrahim. Berapa kali kita keluar dari rumah, kita sebut Bismillahirrahmanirrahim tengah-tengah jalan. Allahu Akbar, kereta sudah bercakap, tapi Alhamdulillah selamat. Depan kita ada aksiden, Alhamdulillah kita selamat. Berapa kali kita jatuh, Allahu Akbar, Alhamdulillah kita selamat, tidak ada masalah. Isti'anah, ilsaq, musahabah bersama kita. Allahu Akbar. Sayyidina Zaid pertama kali dia doa, semua malaikat di langit terus berdoa, ya Allah tolonglah Zaid bin Harithah. Allah suruh malaikat itu turun dari langit 7. Tahu langit 7 yang jauh sangat. Nabi SAW beritahu kita antara langit 1 dan langit 2 500 tahun berjalan cahaya matahari.
Yani kalau cahaya sampai ke bumi ambil masa 8 minit. Matahari baru keluar terbit, sudah nampak cahaya lepas 8 minit. Tapi kalau nak sampai ke langit satu ambil 500 tahun. Tahun 2 500 tahun lagi. Berapa lama Sayyidina Zaid ibn Harithah doa kepada Allah? Sekejap sahaja. Yani tak sampai 1 minit. Malaikat itu sudah turun dari langit 7 sampai ke Sayyidina Zaid ibn Harithah. Allahu Akbar. Maknanya Allah sami', Allah tak sibuk. Tidak. Janganlah kita baca doa dan kita Allah tak bagi apa yang kita mahu kita cakap Allah tak dengar. Salah. Allah memang dengar. Tapi kadang-kadang orang doa, ya Allah, ya Tuhan kami beri aku, ya Allah, mahu menjadi kaya. Berapa lama orang ikut doa macam tu? 1 tahun. Hari-hari doa, bangun malam doa, bagi doa, dia Masya Allah, tak berhenti doa, Allah tak bagi. Orang itu rasa, macam mana Allah tak dengar? No, salah, Allah dengar. Tapi Allah tahu kamu, atau Allah tahu apa niat kamu. Allah Maha Kaya. Kalau Allah mahu bagi kamu 1 juta, 2 juta, Allah akan bagi. Senang, tak susah. Tapi Allah tahu. Kalau sekarang awak datang ke masjid, kalau awak sudah ada duit, awak tak datang. Tak datang, betul. Awak duduk di rumah atau awak di syarikat kamu, atau hari ini awak di sini, besok awak pergi luar negara, awak buka banyak syarikat, sibuk. Ada banyak contoh macam Sa'labah itu seorang sahabat. Sa'labah itu dulu miskin sangat-sangat. Sa'labah bersama isteri dia dua-dua pakai 1 jubah. Jubah di rumah Sa'labah adalah 1 sahaja. Sa'labah datang ke masjid, salat, tapi saya tak tahu jubah itu lelaki atau perempuan. Hanya yang dalam al-hadis 1 jubah sahaja. Tapi saya rasa itu mungkin jubah lelaki. Wallahu a'lam. Sa'labah datang ke masjid salat bersama Nabi Muhammad SAW, dan Sa'labah terus balik bagi jubah itu untuk isteri, kerana mahu isteri salat. Pada satu hari Sa'labah minta tanya Nabi Muhammad SAW, wahai Nabi Muhammad, doalah kepada Allah Azza wa Jalla supaya aku menjadi kaya. Nabi Muhammad kata, ya Sa'labah, jangan kurang harta atau kurang duit, lebih afdal dari duit yang lebih banyak. Yang lebih banyak itu akan menjadi kamu sibuk. Sa'labah kata, tidak, aku bukan sibuk. Aku insyaAllah akan solat, akan zakat, akan buat ini, buat itu. Sudah bagi kepada Sa'labah. Harta Sa'labah Allah sudah bagi. Dapat 1 ekor kambing. Kambing itu sudah banyak. Satu hari kambing Sa'labah itu bila dia jalan di Madinah sudah tutup semua jalan. Semua jalan di Madinah sudah tutup. Pasal awal kambing Sa'labah lalu. Semua orang tunggu sampai kambing itu lalu. Kaya sangat-sangat. Allahu Akbar. Lepas itu Sa'labah datang awal ke masjid. Lama-lama Sa'labah datang selepas azan. Lama-lama datang selepas iqamat. Lama-lama masuk rakaat yang kedua. Lama-lama baru sampai masjid, nampak jemaah sudah habis. Lama-lama Sa'labah salat di luar. Lama-lama Sa'labah tinggal salat. Rasulullah minta zakat dari Sa'labah. Sa'labah kata, maaf, zakat itu macam cukai, kita bayar zakat. Harta itu harta aku yang sudah membesarkan harta itu. Allahu Akbar. Sa'labah sudah habis. Sudah. Ya, betul. So, maknanya kita tak boleh minta tanya Allah Azza wa Jalla macam tu.
Kadang-kadang kita minta Allah, tapi Allah tahu apa niat kita. Kalau saya dapat kuasa, saya sekarang pegawai okey, alhamdulillah sederhana. Saya doa, ya Allah, aku mahu dapat pangkat tinggi, aku mahu dapat. Allah tak bagi. Orang lain sudah naik, sudah dapat, aku belum. Besar Allah tahu, kalau awak dapat pangkat yang tinggi itu, awak akan sombong, awak akan takabur, awak akan ubah. Allah tak bagi. Allah tak bagi. Maknanya Allah dengar, tapi Allah tak terima doa. Tak, Allah terima doa, tapi Allah tak bagi kamu pangkat tinggi pada dunia. Hanya Allah akan bagi kamu pangkat yang tinggi itu pada akhirat. Awak minta harta pada dunia, Allah tak bagi. Seperti anak kamu, awak seorang pegawai polis, hari-hari awak balik letak pistol atas meja. Okey? Awak sayang kepada anak kamu sangat-sangat, tapi anak mahu main-main dengan pistol. Awak akan bagi pistol kepada anak? Tak boleh. Walaupun awak sayang kepada anak kamu, betul. Kenapa awak tak bagi? Pasal bahaya. Bahaya. Mungkin anak buat rusak. Ibu dalam dapur guna pisau. Kalau anak kecil mahu ambil pisau, oh, ibu marah. Kenapa awak guna? Tak bagi anak, betul? Pasal anak tak tahu macam mana guna. Mungkin bahaya. So Allah Azza wa Jalla tahu. So bila kita doa, apa-apa yang kita minta tanya Allah Azza wa Jalla, doa kepada Allah, Allah tak bagi, jangan sedih, jangan risau. Kamu mesti yakin Allah mendengar kita, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala tak bagi kita itu pada dunia kerana Allah Azza wa Jalla simpan itu untuk kita pada akhirat. Hari kiamat dalam al-hadis, Allah Azza wa Jalla akan bagi seorang yang sentiasa doa itu, dan Allah tak bagi pada dunia. Allah akan beritahu orang itu, awak sentiasa doa pada dunia, minta sesuatu tapi Allah tak bagi. Sekarang ambillah. Mana yang lebih afdal, dapat pada dunia atau akhirat? Memang pada akhirat. Allahu Akbar. Subhanallah al-azim. Okey, kita tinggal huruf sin sudah. Kita tahu makna sin, yani sami'. Sami'. Okey, maknanya apa-apa yang kita sami' mesti datang dengan basir. Sami' basir, sami' basir. Maknanya kita mesti faham Allah Tabaraka wa Ta'ala Maha mendengar, Maha melihat kita. Yani kita mesti berhati-hati sedang kita cakap. Kita mesti berhati-hati pada apa-apa yang kita buat. Huruf yang ketiga, huruf mim. Mim. Makna mim bism. Makna mim yani milik atau milik. Asal milik dalam bahasa Inggeris susu. Milik. Tak, kita nak sebut milik. Makna milik yani dari bawah arasy Allah Tabaraka wa Ta'ala, dari bawah arasy Allah Tabaraka wa Ta'ala sampai bumi yang ketujuh, semua itu milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Milik Allah. Dunia ini, langit, semua milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bism. Bism. Ba, sin, mim. Mim yani semesta alam itu milik kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada apa-apa yang milik kita langsung. Sekarang rumah milik kita, tanah ini milik kita, kedai itu milik kita. Itu sekejap saja. Seperti kita sewa itu dari Allah Azza wa Jalla, pinjam itu dari Allah Azza wa Jalla. Nanti kita akan tinggal, bagi balik kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nabi Sulaiman alaihissalam
Pada satu hari Nabi Sulaiman alaihissalam, air sudah kirim. Kaum Nabi Sulaiman alaihissalam telah datang kepada Nabi Sulaiman, minta tanya Nabi Sulaiman menjadi imam untuk salat istisqa. Salat istisqa, pasal tidak ada air. Nabi Sulaiman alaihissalam bersama-sama kaumnya sudah keluar nak salat istisqa. Tiba-tiba Nabi Sulaiman alaihissalam sudah nampak satu ekor simut, sudah angkat tangan dia dan doa kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi Sulaiman alaihissalam dengar, binatang dengar, burung dengar, semut. Dan Nabi Sulaiman cakap. Nabi Sulaiman nampak semut itu angkat tangan dia dan doa kepada Allah. Semut itu kata apa? Ya Allah, ya Tuhan kami ciptaan dari ciptaan Allah. Janganlah Engkau membinasakan kita kerana dosa-dosa Bani Adam, kerana dosa manusia. Ya Allah, ya Tuhan kami, aku harap Engkau turunkan hujan atas kita sekarang. Nabi Sulaiman bersama kaum Nabi Sulaiman tak faham apa-apa, tak dengar. Hanya Nabi Sulaiman yang dengar semut itu cakap. Tiba-tiba cuaca sudah tukar, awan sudah ada, hujan turun. Hujan turun. Nabi Sulaiman kata, wahai kaum, marilah balik. Kenapa? Allah sudah terima doa satu ekor semut. Tak perlu kamu buat apa-apa. Ya Allah, betul milik. Pasal itu Nabi SAW beritahu kita dalam al-hadis, kita semua dapat rahmat kerana ada tiga sesuatu. Yang pertama kerana anak yang kecil, yang kedua kerana orang tua, yang ketiga kerana binatang. Kalau tidak ada tiga-tiga itu antara kita, Allah Azza wa Jalla akan membinasakan kita. Yani siksa atau azab tak turun atas kita kerana tiga-tiga itu. Budak yang kecil, orang yang tua dan binatang. Subhanallah. Semua itu dalam perkataan yang pertama sahaja, Bismillah. Ya betul. Kita akan tinggal Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dalam lafaz Al-Jalal hari ini, ya Allah, banyak rahsia. Hari ini kita akan berhenti, cukuplah Bismillah, nama Allah, dengan nama Allah. Minggu depan insyaAllah kita akan tahu kenapa Allah Azza wa Jalla letak nama yang pertama ialah itu nama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa rahsia yang pada perkataan ini? Apa rahsia yang pada perkataan Ar-Rahman? Apa rahsia yang pada perkataan Ar-Rahim? Hanya hari ini kita jangan lupa tiga-tiga huruf ini. Yani kalau kita alhamdulillah pada minggu lepas kita sudah tahu bila kita sebut Bismillahirrahmanirrahim, maknanya kita akan sebut Tauhid Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada hari ini kita insyaAllah akan tahu macam mana isti'anah. Yani tidak ada selain Allah yang akan bantu kita, tidak ada selain Allah yang akan tolong kita. Itu makna isti'anah. Makna al-ilsaq, makna al-ilsaq, yani Allah Tabaraka wa Ta'ala bersama-sama kita dan Allah Tabaraka wa Ta'ala dekat atau hampir sangat kepada kita. Lagi lil musahabah, Allah Azza wa Jalla langsung tidak tinggal orang yang beriman. Seperti kita tahu cerita Sayyidina Zaid ibn Harithah. Sayyidina Zaid ibn Harithah yang malaikat telah tolong Sayyidina Zaid. Ada banyak cerita lain seperti cerita Sayyidina Zaid ibn Harithah. Lagi sin yani sami', yani Allah Subhanahu wa Ta'ala dengar kita semua. Basir yani Allah Tabaraka wa Ta'ala melihat kita semua. Min yani dunia ini milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maknanya jangan risau.
yang kita mahu, apa-apa yang kita minta, senang Allah Tabaraka wa Ta'ala bagi. Tapi kalau Allah tak bagi, janganlah katakan, janganlah kamu cakap Allah tak sayang kepada saya kerana Allah tak terima doa saya. Tidak. Allah tak sayang kamu, tapi Allah sudah bagi harta yang banyak kepada kamu. Harta itu bukan bukti Allah sayang kita atau tidak. Bukan. Hanya kita doa yang sesuai untuk kita, Allah Tabaraka wa Ta'ala akan bagi. Yang tak sesuai, Allah Azza wa Jalla akan bagi kepada kita pada hari kiamat atau pada syurga insyaAllah. Minggu depan kita akan sambungkan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim insyaAllah. Jazakumullahu khairan wa baraka fikum ajma'in.